Malaysia? Apa kata anda mulakan hari anda dengan Camless seperti saya? Cuba minum. Selamat pagi Malaysia. Dia cari Ivan tu apa lagi tengah bancuh kopi lah. Hari ni Ivan dia dapat markah 300 markah. Kenapa dia bancuh kopi untuk semua hari ni? Tapi kita minum kopi, minum seorang-seorang. Kita bersama dengan Abang Azhar Sulaiman hari ini dan juga Dato' Amrul. Silakan. Abang. Silakan. Apa khabar? Ya, Jabat letak Syawal nak salah abang ni. Awet muda ni bang tak boleh jadi ni abang Azhar ni. Silakan Apa duduk. khabar tu? Baik. Untuk segmen Kopi Panas, silakan duduk. Sila. Segmen Kopi Panas ini dibawakan khas oleh Palma brand Camel Milk Sendirian Berhad. Okey, jadi apa pun selamat datang sekali lagi pada Abang Azhar Sulaiman. Biasa dulu bang, kita ni tengok abang berlakon. Ya, sekarang. Lepas tu senyap. Sekarang ni kita jemput abang sebagai tetamu tau. Alhamdulillah. Kan? Cerita-cerita tentang apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Masih nampak muda macam zaman dulu. Syukur. Okey, Ivan. Baik, topik hari ini kita tak nak sembang kosong. Kita ada topik lah setiap Topik, minggu. ya. Baik, pengalaman dan juga kelayakan. Ya. Mana yang lebih penting? Kalau saya tahu abang banyak pengalaman dalam apa jua bidang-bidang seni dan juga perniagaan. Ya. Kalau mencari seseorang staff yang baru, contohnya ada dua calon, seorang yang penuh dengan pengalaman dan seorang lagi kelayakannya tinggi. Tapi tak ada pengalaman. Yang mana menjadi pilihan selalunya? Selamat pagi kepada semua. Baiklah, terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Jadi untuk segmen ni, kita boleh melihatnya dari dua sudut. Sudut applicant ataupun sudut pemohon dan juga sudut majikan. Jadi keperluan tu berbeza. Seperti saya menggajikan pekerja. Jadi ada satu macam bidang architecture bidang seni bina, ada yang kita memerlukan akademik dan juga pengalaman yang seimbang. Dan dari segi perniagaan pula, macam perniagaan susu unta ni yang saya lakukan. Dalam bidang marketing tu mungkin saya punya staff dia tidak mempunyai pengalaman tetapi tidak mempunyai bidang akademik. Tapi ada pengalaman. Pengalaman yang lama 25 tahun dalam bidang marketing. Jadi pada saya memerlukan pengalaman 25 tahun tu dari selok-belok, because apa yang dia ajar di universiti, apa yang dia ajar tu teori dan pengalaman tu adalah satu benda yang dikompos sepanjang pekerjaan tu lah. Jadi pengalaman 25 tahun tu sebagai orang yang terlibat dalam marketing produk lah, contohnya produk saya ni. Jadi dia sangat berharga kepada saya. Jadi pelajaran tu saya letak ke nombor 2, tetapi pelajaran tu tetap penting. Dalam apa-apa kes sekalipun, pelajaran tu adalah, orang kata, kita punya safety net. Jadi sebagai ibu bapa, kita mesti pastikan anak kita ada safety net tu. Mungkin kita tak ada harta tapi kita ada pelajaran. Apa-apa hal berlaku, we can always fall back kepada pelajaran. Okey, bagi Datuk pula macam mana? Datuk setuju? Datuk bagaimana? Kita running a professional business. Of course kita look into kelayakan dululah. Sebab dalam hidup ni, of course everybody daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, we have been evaluated. So I think being majikan, kita nak orang yang ada brain. So even though lack of experience, tapi orang ni dah dipilih. Maknanya kalau graduate sudah dikecilkan daripada contohnya berusia 23 tahun mungkin ada 100,000 di Malaysia. Tapi bila graduate ni mungkin ada 10,000. So kita memilih daripada 10,000 candidate untuk melancarkan perniagaan ataupun management. So dari sudut saya, kedua-duanya penting, tapi secara basisnya kelayakan mesti ada. Okey, tapi kan taraf akademi sudah ada, cukup tinggi. Tetapi kadang-kadang yang kurangnya soft skill ni, yang tidak ada kepada graduan dan sebagainya. Itu yang selalu dihadapi mana-mana syarikat ataupun agensi apabila kita menerima pelajar-pelajar yang melakukan intern kan. Kita rasa ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka. Okey.
seperti saya banyak terlibat dengan ceramah ataupun dijemput sebagai speaker Motivasi. untuk motivasi untuk kepada mereka lepasan universiti yang menghadapi kesukaran untuk mendapat pekerjaan. Pada suatu masa tu kita pernah ada sampai 50,000 orang jumlah penganggur yang lepasan universiti tak ada bekerja. Jadi bila saya turun ke bawah dan lihat ada mereka ni kelulusannya sangat bagus. Tetapi mungkin dari segi penampilan diri, PR, bagaimana dia membawa diri dia. Seperti saya terlibat dalam bidang seni bina dan juga bidang perniagaan susu ni. Untuk bidang architecture, kadang-kadang ada yang datang minta kerja tu, dia punya kalau kita tengok result dia tak bagus. Tetapi dia punya cara dia membawa diri dia, cara dia mempertahankan apa yang dia persembahkan tu menarik hati saya. Dan juga dalam pejabat ni kita nak mencari orang yang team player. Kita nak orang yang, sebab kita bekerja secara satu pasukan. Jadi kita memerlukan a team player. Kita saling memerlukan saling memerlukan. Kadang-kadang mungkin keputusan peperiksaan ataupun keputusan daripada universiti dia sangat bagus, tetapi dari segi personality dia mungkin saya mungkin kurang selesa. Mungkin dia sedikit angkuh ke, mungkin dia terlalu, mungkin adalah yang memberi orang kata kekurangan, disadvantage kepada si pemohon tu. Okey, Datuk, kalau kita bagi pekerjaan sementara ni, tu minum kopi dulu, minum. Datuk, sila. Ni kopi susu unta. Yes. Saya dah cuba minggu lepas. Alhamdulillah, terima kasih. Saya dah cuba itu di sini. Jadi saya susu cuba. ni produk Minum. baru saja dihasilkan. Kita pun minum jugalah sebelum soalan seterusnya. Rasa Kuat camel kan? tu Camel, Susu ni kami import daripada Dubai dan kami adunkan dengan semua barang tempatan dan dihasilkan di kilang kerajaan TPM di Raub lah. Okey, minum dulu Datuk. Boleh rasakan kuat dia punya kuat dia punya rasa. aroma dia tu. Okey. Datuk, sekarang ni kalau kita beri kebanyakan pekerjaan bagi mereka yang berpengalaman, apakah nasib bagi mereka yang mungkin baru, dia ada bakat, dia ada dari segi academic qualification dia ada. He's probably the dean, student, dekan dan sebagainya. Salah satu pelajar paling cemerlang. Cuma dia tak ada adalah pengalaman. Jadi kalau semua majikan ataupun syarikat nak mengambil mereka yang berpengalaman sahaja, apa akan jadi bagi orang-orang yang baru ni yang nak mencari pengalaman tapi tak dapat peluang? Macam mana? Macam saya suka ambil fresh graduate untuk sebagai pelapis. Maknanya kita ada top management, kita ada middle management dan juga we call it trainee. So that the program tu tak putus dan kita pun being a company, no one is indispensable. Maknanya kan tak ada orang yang boleh demand. So kita kena balance. But one thing good, we need to grow them and to motivate. So like in my company, kita selalu buat motivation to the especially the fresh one as well as the middle management and top management. The keyword is personal development. Everybody need to have personal development. So jangan ingat kita manager, kita tak boleh photostat atau tak boleh dispatching surat, you know. So tak boleh complacent. Bagi I selalu ingatkan my staff, for me to be where I am, I dah buat semua. I dah pernah dispatch surat, I dah pernah binding reports. So semua buat. Then kita belajar a lot from aktiviti yang kita buat. So contoh yang paling dispatch surat. Walaupun kita bos ataupun kita manager, I suka pergi hantar surat kat office orang. Why? Because you boleh tahu macam mana office tu for you to prepare for your next meeting, so that you know what the expectation, what standard they are, so that kita well prepared. So, pada saya pula kita boleh lihat seperti Datuk cakap tadi, dari sudut applicant tu, pemohon tu pengalaman, sama bila dia tak ada pengalaman dia tak dapat pekerjaan. Itu pekerja.
berlaku juga kepada satu syarikat. Syarikat tu tak dapat kerja, tak dapat projek, tidak dianugerahkan projek kerana syarikat tu tak ada pengalaman. Okey. Daripada isu pekerja yang tak ada pengalaman tadi, kita tak ambil bekerja dalam satu syarikat. Syarikat juga tidak ada juga kes yang tak dapat projek kerana tidak ada pengalaman. Jadi macam mana nak dapat pengalaman kalau tidak diberi peluang? Jadi betul. orang kata chicken and egg juga kan. Macam bidang pengarahan, you nak jadi ahli persatuan director kan, pengarah, tetapi you perlu ada pengalaman untuk menerbitkan mengarah sebuah drama. Tetapi you tak boleh mengarah sebuah drama kalau you tak ada lesen sebagai ahli Persatuan Pengarah Malaysia yang berdaftar. Jadi macam mana ni? Jadi macam isu chicken and egg. Yang mana dulu? Kita sudah ada pemanggil yang ini berkongsi topik kita pagi ini. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Siapa tu? Okey, Assalamualaikum Datuk dan Cik Elha. Waalaikumsalam. Ini majikan ke makan gaji? No, saya seorang bapa kepada 4 orang anak. Okey. Mungkin ada yang ingin dikongsikan. Teruskan. Anak-anak saya ada yang ambil jurusan dan satu jurusan dan akhirnya dia bekerja lari daripada jurusannya. Itu selalu kerana mereka sukar mendapatkan tempat mengikut jurusan mereka. Dan pengalaman saya pula, dari segi pengalaman saya pula, ada beberapa rakan yang kerja di hotelan tidak ada kelayakan pada mulanya. Hanya pekerja biasa, pembantu tukang masak biasa. Tetapi bekerja bertahun-tahun dan ada pengalaman mengikuti pertandingan-pertandingan yang diadakan di peringkat hotel dan peringkat antarabangsa, diiktiraf dengan apa yang pengalaman yang dia ada. Akhirnya dia mempunyai kelayakan melalui pengalaman yang dilaluinya tanpa orang kata duduk dalam kelas. Betul. Baik. Okey, maknanya kelas dia adalah dunia. Ataupun universiti dia adalah dunia yang dia ada sendiri. Jadi dalam erti kata lain, para pelajar atau mereka yang lulus universiti, jangan tergesa-gesa mencari pekerjaan dengan adanya selai kertas. Tetapi mereka perlu juga mencari pengalaman-pengalaman untuk digandingkan bersama dengan kertas itu. Betul. Baik, terima kasih. Itulah pandangan saya. Terima kasih. Itu yang disebutkan Datuk tadi, perlu ada inisiatif untuk meningkatkan kemahiran dalam pelbagai sudut. Pada saya, zaman sekarang ni adalah zaman F1, di mana persaingannya sangat sengit. Betul. Okey, sebab itulah every year para pelajar kita menghasilkan keputusan yang bagus. Jadi tempat di universiti itu terhad sebab berebut ramai kan. Jadi untuk menjadi satu yang orang kata yang lain daripada yang lain, kita kena ada berbagai skill sekarang ni. Saya juga memberi nasihat kepada usahawan untuk ada skill tambahan. Kalau you pandai melukis, mungkin you akan tambah dari segi accounting, mungkin you akan tambah dari segi pengiraan, you akan tambah skill you. Seperti saya, daripada lakonan, seni banner, hiasan dalaman, mencipta produk. Jadi kita berusahalah sebab skill ni akan mendatangkan hasil at the end of the day. Sebab kita ceburkan diri kita dari segi skill memberi ceramah, public speaking. Orang jemput kita dan dia bayar. Dan mungkin kita ni saya sebagai seorang arkitek, tapi saya belajar komputer, graphic design. Orang hire saya untuk design produk design you kena berusaha. These days you tak boleh berharap kepada satu skill saja. Jadi kita kena ada pelbagai skill, multi skill, in order to survive. Datuk angguk je. Tapi ada satu lagi aspek yang membezakan pengalaman dan juga kelayakan ni selalunya gaji. Of course. Betul. So daripada sudut kalau biasanya orang berpengalaman terutama dalam bidang-bidang tertentu, of course will be demanding. In my business, if you talk about telecommunication engineers, RF engineers, because the market is quite so for like 5 years experience or to 7 years experience, they will be demanding like 22,000 a month. So
in order to balance this, you need to have juniors to support and to make the market quite reasonable to us as employer. Dalam sekarang ni pun iklim ekonomi yang tidak menentu, semua banyak sangat, dia menjadikan suasana tu lebih sukar. Jadi kita bukanlah nak menggalakkan membuat dua kerja pada satu masa, tetapi kita perlu lakukan sesuatu untuk menampung kenaikan kos sara hidup. Bukan setakat orang kata nak menambahkan pendapatan, tetapi dia akan memberi satu orang kata keuntungan dari segi jangka masa panjang. Jika kita belajar satu skill ni, mungkin macam you terror kat sini, mungkin you ada satu skill lain kat rumah yang you develop, yang you kembangkan. Lepas 3 tahun you dapat duit dengan skill yang you lakukan tu. Saya setuju bang. Memang sekarang kena serba-serbi. Tak boleh mengacara je Ivan. Kita kena buat macam-macam. Kena banyak sumber pendapatan tu kena pelbagaikan lagi. Baik, ini segmen yang dibawakan khas Pharma Brand. Minum dulu tu. Yang berhati dapatkan kopi susu unta ini di pasaran. Terima kasih kerana telah menonton Kopi Panas. Harap anda akan terus setia bersama Camelus. Selamat